Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Datuk Khabar. Baik, Alhamdulillah. Okey, Datuk, kita straight to the point berkenaan dengan hari ini, wawancara ini kita buat disebabkan usia Yayasan Wilayah Persekutuan dah mencecah 36 tahun. Sebagai Ketua Pegawai Eksekutif sepanjang 36 tahun, boleh Datuk imbau tak apa peranan dan sejarah berkenaan penubuhan Yayasan Wilayah ini? Terima kasih kepada saudara. Untuk makluman, Yayasan Wilayah Persekutuan semalam merupakan 36 tahun, iaitu 7 April 1946. Sebenarnya penubuhan Yayasan Wilayah Persekutuan ini, kalau kita lihat, bukanlah satu penubuhan yang terus ada ramai orang ataupun staf kita untuk bertanggung jawab. Seingat saya telah masuk ke Yayasan Wilayah Persekutuan sebagai pegawai keuangan pada tahun 2007. Yang ketika itu Yayasan Wilayah Persekutuan ada 9 orang. Walaupun dalam bertindak sebagai satu badan kebajikan di Wilayah Persekutuan, dengan 9 orang itu kita boleh mampu untuk memberikan khidmat kepada warga Wilayah Persekutuan. Sungguh pun dalam keadaan begitu, penerima sumbangan kita tidaklah ramai kerana kekangan kewangan dan sebagainya, dana dan sebagainya. Tapi daripada masa ke semasa pergerakan ataupun penambahan dana kepada Yayasan Wilayah Persekutuan, perubahan dari segi penglibatan yayasan dalam perniagaan, kita mampu mewujudkan anak syarikat dan seterusnya memberikan manfaat kepada lagi ramai rakyat di Wilayah Persekutuan, terutama Putrajaya, Labuan dan Kuala Lumpur. Fokusnya untuk dari segi bidang kebajikan. Sebab itu kita fokuskan 5 bidang utama dari Yayasan Wilayah Persekutuan sewaktu perubahannya. Banyak terjadi pada pendidikan dan kebaikan sosial, dan baru-baru ini kita telah mula menggerak kepada pembangunan usahawan dan juga dari segi pembangunan sasiah warga Wilayah Persekutuan dengan kerjasama berbagai pihak, dengan kerjasama berbagai agensi di Wilayah Persekutuan yang ada sekarang. Okey, Datuk. Sepanjang 36 tahun, maksudnya dan kalau kita perincikan start daripada 2007 Datuk masuk ke, bermula dengan 9 orang staf di bawah waktu Datuk masuk, dan nak serve rakyat Wilayah Persekutuan ni dengan jutaan orang. Jadi mungkin pada ketika itu apa kekangan yang pihak Datuk dapat? Terutama sekali kekangan yang paling utama adalah dari segi kewangan ataupun dana untuk kita bantu rakyat. Sebab itu kita tidak hanya memberikan diri hanya kepada sesuatu jenis atau perniagaan, kita kembangkan perniagaan kita supaya lebih banyak pendapatan dana, supaya kita boleh lebih ramai orang boleh menerima hasil daripada perniagaan yang kita danakan di wilayah tersebut. Okey, berbalik kepada isu dana Datuk sebutkan tadi, yayasan ini adalah adakah dia bersifat korporat kan? Sebab Datuk menyebutkan ada anak-anak syarikat. Okey, boleh Datuk perincikan sedikit berkenaan dengan organisasi di bawah Yayasan Wilayah? Yayasan Wilayah Persekutuan sebenarnya bukan di bawah syarikat. Jadi ia membenarkan kita untuk melaksanakan perniagaan ataupun mencuburi bidang pelaburan bagi menjana pendapatan Yayasan Wilayah Persekutuan. Sungguh pun kita tidak mempunyai ataupun kita tidak ada kepentingan keuntungan, tapi kita belum mendapatkan dana tersebut untuk kita pulangkan balik semula kepada rakyat Wilayah Persekutuan yang memerlukan. Utama fokusnya adalah miskin bandar dan juga golongan-golongan yang amat memerlukan. Jadi di bawah Yayasan Wilayah Persekutuan kita tubuhkan beberapa anak syarikat. Antara anak syarikat yang utama yang kita tubuhkan adalah syarikat perumahan Wilayah Persekutuan, yang mana syarikat ini membantu warga Wilayah Persekutuan, terutama sekali penduduk-penduduk PPR, untuk memiliki rumah. Itu yang mereka selesai. Kerana mereka ini tidak ada keupayaan untuk membuat pinjaman di sisi kewangan. Jadi peranan SPWP bersama-sama dengan kementerian, bersama-sama dengan orang Kuala Lumpur, kita wujudkan supaya penduduk PPR yang ditawarkan pembelian perumahan mampu untuk memiliki rumah. Jadi sekarang kita lihat pada tahun 2016 kita tubuhkan, dan sepanjang tempoh itu kita dah dapat lihat bagaimana penduduk PPR mampu untuk memiliki rumah. Ini yang kita nakkan. Jadi
anak syarikat yang lain baru tumpukan iaitu YWB dan Sri Berhad fokus kepada penyaluran maklumat. Kerana pada masa sekarang ini kita lihat penyaluran maklumat merupakan satu perkara yang amat penting supaya memberi pengetahuan ataupun memberikan maklumat kepada rakyat apa yang kita laksanakan dan apa yang ada di wilayah persekutuan supaya mereka dapat manfaat yang lebih baik. Beberapa syarikat lain juga kita tumpukan, tapi masih belum lagi kita dapat laksanakan perniagaannya. Hanya 2 syarikat ini yang kita telah berfungsi sepenuhnya, dan kita harapkan beberapa perniagaan lain dapat kita ceburi untuk kita sama-sama meningkatkan dana yayasan persekutuan, seterusnya menyumbang balik kepada warga wilayah supaya memerlukan. Betul Datuk. Apabila kita sebut fungsi Yayasan Belayar ni adalah lebih kepada menjaga kebajikan golongan rentan di ataupun miskin bandar di dalam Kuala Lumpur. Soalan saya Datuk, apa yang membezakan semangat daripada Yayasan Belayar dan juga Mawlid, Baitul Mal, JKM dan sebagainya? Boleh Datuk perincikan itu? Kadang-kadang kalau kita lihat sumbangan Yayasan Belayar Persekutuan ini lebih kepada sumbangan yang segera, yang immediate, kerana kita tahu bahawa agensi-agensi memerlukan masa untuk menyalurkan sumbangan. Tapi di peringkat Yayasan Persekutuan, kita diberikan peranan untuk badan yang turun terdahulu untuk memastikan bahawa mana-mana rakyat yang memerlukan, amat memerlukan, kita salurkan dulu. Jadi selepas itu kita bantu mereka ini mendapatkan sumbangan-sumbangan daripada Mawlid seterusnya, JKM dan seterusnya. Jadi the first person yang untuk kita datang ataupun first agency yang untuk kita datang, badan yang kita datang sekali untuk membantu adalah Yayasan Persekutuan. Jadi peranan kita perlu sampai ketika benda itu berlaku, kita tak boleh tunggu masa untuk kita buat penyaluran sumbangan. Jadi kadang-kadang kita lihat agak mustahil kita nak buat, tapi daripada pengalaman saya sendiri, setelah kita menguruskan sebagai contoh suatu pengalaman PKP, memang sukar untuk kita dapatkan barang-barang mentah, kerana ketika itu saya ambil contoh di Labuan, PKP telah menyebabkan kurang kebutuhan makanan asas, iaitu beras, gula, tepung dan sebagainya. Jadi Yayasan Belayar Persekutuan mengambil inisiatif bersama dengan Tentera Udara di Raja Malaysia, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tentera Udara di Raja Malaysia yang membantu kita menghantar bekalan ini ke Labuan. Dengan pelbagai ihsan yang mereka sediakan, kita mampu untuk membantu warga Labuan ketika itu yang PKP PD sepenuhnya di Labuan. Jadi perkara-perkara yang mustahil ini Yayasan dapat bergerak kerana kita itu bukan di bawah syarikat, kan kita mampu untuk melaksanakan pelbagai kaedah supaya kita menjadi badan yang pertama atau utama sampaikan bantuan itu dulu sebelum bantuan-bantuan lain sampai ke rakyat yang membutuhkan. Okey Datuk. Soalan saya yang seterusnya adalah apabila kita bertukar tampuk pentadbiran di peringkat kementerian, dan yang waktu ini adalah Datuk Sri Syahidan Kasim, FPN, kita lihat dia sangat cergas turun ke bawah. Kemudian kita menghadapi bencana di beberapa kawasan di negeri, di Johor, di Melaka, di Kelantan, dan di situ kita lihat perkhidmatan Yayasan Belayar ini tidak terhad kepada yayasan ini. Apa komen Datuk berkenaan dengan pertama sekali saya suka ingin memberitahu kepada semua bahawa sebenarnya Yayasan Belayar bukannya milik individu. Siapa-siapa yang menjadi menteri wilayah persekutuan ataupun menteri yang bertanggungjawab pada wilayah persekutuan merupakan mengurusi kepada Yayasan Belayar Persekutuan. Jadi apabila kita berlaku pertukaran kerajaan ketika itu, kita masih meneruskan usaha kita untuk membantu rakyat, kerana pada kita rakyat adalah yang paling utama dan kita akan serve kerajaan yang sedia ada. Jadi tidak ada isu di mana yayasan ini milik individu. Jadi apabila pertukaran government dia kerajaan, kita lihat channel kita akan tukar dan kita akan pastikan bahawa matlamat ataupun sana kerajaan kita ikut, dan pendekatan kerajaan kita akan pastikan dilaksanakan sebaik.
Berbalik kepada peranan Yayasan Wilayah ketika waktu bencana, kita lihat kita ada national interest, di mana dulu kalau kita lihat ada banjir tahun 2016 di Kelantan. Dia merupakan banjir besar dan national interest kepada kita diarahkan oleh kementerian untuk bersama-sama membantu. Begitu juga pada banjir yang tahun lepas berlaku, dia merupakan banjir menyebabkan keseluruhan negara. Dan peranan Yayasan Wilayah telah menjangkaui lebih daripada wilayah persekutuan. Kerana pertama, kita melihat pada semangat keluarga Malaysia yang telah kita wawarkan bersama, merupakan kita panduan kepada para pelaksana kerja kita, dan ia merupakan satu kepentingan negara yang perlu kita bantu. Jadi peranan Yayasan Wilayah ketika itu turun tangan membantu bersama-sama agensi kementerian, bersama-sama dengan agensi-agensi lain untuk menyalurkan bantuan setakat mana yang kita mampu untuk laksanakan. Itu peranan kita. Sebab itu kita lihat Yayasan Wilayah terlibat di Selangor, di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Pahang dan sebagainya. Itu turun sama-sama mengambil tenaga membantu utama sekali sukarelawan Yayasan Wilayah Persekutuan, warga kerja Yayasan Wilayah Persekutuan dan anak syarikat turut sama membantu meringankan beban rakyat yang begitu mengalami bencana. Okey, betul. Kalau kita sebut soal peranan yayasan ini, kita kalau nak mengukur peranan itu sangat besar. Antara lain peranan Yayasan Wilayah yang kita sedia maklum adalah membantu golongan-golongan B40 untuk menyampaikan sumbangan dia nak masuk belajar. Yang memang itu program utama. Okey, setakat program itu dimulakan, boleh Datuk perinci ke berapa ramai dah sebenarnya yayasan keluar belajar dan kepada berapa ramai yang dah dibantu? Kalau kita ikutkan lah ya, kita dibantu bukan setakat di sekolah menengah ataupun di sekolah rendah, ia juga menyertai kepada sekolah IPTA. Dulu kita ada bantuan yang mana hingga kali ini kita gunakan, kita bagi bantuan persekolahan. Dan bila kita lihat bantuan persekolahan ini, ramai pihak yang telah memberikan. Jadi kita ambil pendekatan bahawa kita cari kaedah lain supaya tidak, orang kata apa, banyak sangat bantuan yang kita pakai sekolah dan sebagainya. Dan kita cuba cari bantuan-bantuan lain yang boleh membantu dan tidak ada pembaziran. Pihak ini membagi pada yang sama dan kita akan bagi pada yang sama. Di peringkat Yayasan Wilayah, kita tidak akan ikut apa yang pihak lain buat. Dan kita pergi kepada lebih aktif kepada apa yang sepatutnya benda lain kita dapat. Kita bagi juga bantuan pemakanan di sekolah menengah, makanan seimbang. Kerana kita lihat ada kadang-kadang tu pelajar-pelajar yang tidak hadir ke sekolah kerana mereka tidak ada duit untuk makan pagi. Dan kadang-kadang juga kita boleh lihat mereka ni hadir ke sekolah tapi makanan tidak seimbang dan sebagainya. Dan kita dapat feedback daripada Jabatan Pendidikan bahawa kaedah ini membantu mereka ini datang ke sekolah. Dan hasilnya kita boleh lihat dari segi pencapaian persekolahan, keputusan peperiksaan mereka lebih baik bandingkan sebelumnya. Dan apabila nak masuk ke universiti, kita ada sediakan juga bantuan awal ke IPTA. Saya galakkan kepada semua warga wilayah persekutuan, mana-mana yang menghadapi masalah untuk masuk ke IPTA, datang ke Yayasan Wilayah. Kita ada bantuan untuk kemasukan ke IPTA. Selepas mereka masuk tu, mereka boleh dapat pinjaman daripada PTTN, beasiswa DPA dan sebagainya. Jadi saya, yang paling penting pada kita adalah bagaimana kita nak bantu mereka ni menempatkan diri mereka di dalam institut pengajian tinggi. Itu yang paling penting. Apa yang berada dalam itu, saya rasa agensi lain banyak memberi bantuan, terutama sekali PTTN memberi pinjaman dan sebagainya itu. Dan juga beasiswa lain oleh korporat dan sebagainya itu. Mereka kita pastikan pelajar ini keputusan pertama mereka untuk menempatkan diri mereka di dalam IPTA itu dibantu. Itu yang paling penting pada kita. Kita dah bergerak ke 36 tahun dan semestinya ada perancangan masa hadapan. Jadi apa yang Datuk harapkan kepada orang ramai dalam maksudnya mereka mesti ada sense of belonging terhadap Yayasan Wilayah. Sebenarnya peranan saya, hasrat saya ada dua yang paling utama sekali. Hasrat saya yang pertama adalah bagi menyeru kepada semua pihak di luar, agensi kerajaan dan juga kepada korporat di wilayah.
sama-sama memberi tenaga dengan Yayasan Wilayah Persatuan dan juga memberi peluang kepada Yayasan Wilayah Persatuan terlibat dalam PFNS supaya Yayasan Wilayah Persatuan dapat meningkatkan dana. Dengan peningkatan dana ini, kita pergi kepada fokus yang kedua, iaitu lebih ramai warga wilayah persekutuan mendapat manfaat kepada program-program yang di bawah Yayasan Wilayah Persatuan. Jadi dua matlamat ini, dua hasrat hari ini saya utarakan supaya kita sama-sama memberi tenaga. Kerana di Yayasan Wilayah Persatuan hanya ada Yayasan Wilayah Persatuan yang membantu warga wilayah persekutuan khusus. Jadi kita perlu bertanggungjawab pertama dalam memberi pendapatan kepada yayasan untuk meningkatkan dana dan sama-sama membantu golongan warga wilayah persekutuan yang amat memerlukan. Itulah dua peranan yang saya harapkan kita dapat tingkatkan dan menjadikan yayasan lebih besar dan lebih kembang untuk masa yang akan membantu rakyat. Terima kasih banyak, Dok.